الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Yang bermaksud, jika sekiranya kamu mensedekahkan, yakni membelanjakan harta pada jalan Allah secara terang-terangan, maka itu adalah satu nikmat bagi kamu yang dibolehkan. Dan sekiranya kamu membelanjakan harta pada jalan Allah secara senyap-senyap dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu adalah terlebih baik bagi kamu. Dan Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu, yakni di atas sedekahnya kamu itu pada jalan Allah. Dan Allah amat halus pengetahuannya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Tuan-tuan, muslim muslimat rahmati Allah, pertama-tamanya mari sama-sama kita merapatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini alhamdulillah kita dapat sama-sama duduk dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, di mana majlis ilmu ini adalah taman-taman syurga di atas dunia ini, yang di sanalah Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah, Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan segala-gala benda yang baik di dalam majlis ilmu itu, sehinggalah Allah mengangkat orang-orang yang sentiasa mempelajari, mendalami ilmu itu beberapa darjat ketinggian bersama-sama dengan para anbiya dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 271. Dalam ayat ini Allah nak menyatakan dua perkara. Yang pertamanya, Allah nak memberikan satu gambaran betapa pentingnya infak, yakni membelanjakan harta pada jalan Allah Ta'ala. Sehinggalah Allah menyatakan, in tubdus shadaqati fa ni'ma, sekiranya kamu membelanjakan harta secara terang-terangan, maka itu adalah satu nikmat bagi kamu. Yang dibolehkan, nak menunjukkan betapa pentingnya infak di jalan Allah Ta'ala. Harta yang Allah kurniakan itu, maka kita membelanjakannya pada jalan Allah. Membelanjakan pada jalan Allah, yakni apa-apa sahaja kegiatan-kegiatan yang membantu untuk agama Islam, maka di sana kita salurkan harta-harta kita. Maka itu dikatakan sebagai sedekah, membelanjakan harta, ataupun infak, membelanjakan harta pada jalan Allah. Tetapi dengan syarat, membelanjakan harta secara terang-terang ini dengan tujuan untuk menzahirkan kemaslahatan rasyi'atun min iqtida'in nas, memberi satu rangsangan kepada manusia lain dengan tujuan untuk mengikuti. Dalam keadaan mungkin satu kaum, satu tempat itu manusianya terdekut, payah nak membelanjakan harta pada jalan Allah. Nak main golf tak apa, mudah. Nak main basikal pun mudah juga. Tapi nak belanjakan harta payah. Jadi ada seorang yang belanjakan hartanya, yang infakkan hartanya secara terang-terang dengan tujuan untuk memberi satu suntikan semangat
supaya orang lain juga berlumba-lumba untuk membelanjakan hartanya pada Allah. Di kala itu kata Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, fayakunu afdal min halil hais. Maka kala itu lebih afdal, lebih utama kita membelanjakan harta secara terang-terangan. Dengan syarat yang pertamanya tidak ada riya, takabur dan sum'ah, yang mana sifat-sifat ini boleh menghapuskan ganjaran pahala dan sebaliknya boleh mendatangkan dosa. Sekiranya ada sifat-sifat itu, maka Allah beri pilihan yang kedua, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sekiranya kamu membelanjakan harta itu secara senyap-senyap dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka itu adalah terlebih baik bagi kamu. Di mana Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebut Allah mendatangkan ayat, Allah mendatangkan yang kedua ini menunjukkan dalalatun ala anna israr sadaqah afdal min izhariha, menunjukkan bahawa menyembunyikan, membelanjakan harta pada jalan Allah itu lebih baik daripada menzahirkan. Kerana apa? Li'annahu ab'ad minal 'anil riya, kerana dia lebih hampir, yaitu nak membelanjakan harta secara terang-terang lebih hampir untuk menjadi sifat riya bagi seseorang. Walau bagaimanapun kedua-duanya itu dibenarkan dan dibolehkan dengan beberapa syarat yang tertentu. Sebagai asbabun nuzul turunnya ayat ini, kenapa? Kerana Allah nak memberitahu kepada kita kedua-dua orang sahabat yang membelanjakan hartanya, seorang secara senyap, seorang secara terang-terang. Iaitulah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana kedua-dua mereka ini berlumba-lumba bila mana ayat yang mengenai tentang infak di jalan Allah, maka mereka berlumba-lumba untuk menginfakkan harta benda mereka. Qala anzalat fi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma, amma Umar faja'a bi nisfi malihi. Adapun Sayyidina Umar membelanjakan separuh daripada harta dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta dia ada 20 juta, maka 10 juta dia belanjakan. 10 juta dia belanjakan. Sehinggalah dia membelanjakan itu secara terang-terangan, maka Nabi mengetahui akan infak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagian separuh daripada hartanya. Hatta dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, berkata kepada dia, ma khallafta wara'aka li ahlika ya Umar, apa yang tinggal lagi kepada ahli keluarga kamu bila kamu membahagikan sebahagian harta kamu di jalan Allah Ta'ala? Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawasanya khallaftu lahum nisbi mal, aku tinggalkan untuk keluarga aku sebahagian daripadanya. 20 juta cukup lagi, dan makan tak habis, 7 keturunan. Itu itulah gaya hidup kita. Kalau gaya hidup pemimpin tak cukup pun tak. Kan gaya hidup kita 20 juta tu makan tak habis. Kan itu contoh mudah kita nak faham. Jadi Sayyidina Umar kata pada Nabi, ya Rasulullah, sebahagian lagi aku tinggalkan untuk keluarga. Maka kemudian wa amma Abu Bakar faja'a bi balihi kullu. Adapun Sayyidina Abu Bakar membelanjakan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui beliau membelanjakan hartanya secara sembunyi-sembunyi, seluruh hartanya diberikan kepada orang-orang fakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ma khallafta wara'aka li ahlika ya Abu Bakar,
Apa yang tinggal lagi pada ahli keluarga kamu kalau kamu belanjakan seluruh? Maka Abu Bakar berkata, faqala 'iddatullah wa 'iddatu rasulih. Yang tinggal untuk keluarga aku ialah Allah dan Rasul-Nya. Bila mendengar begitu, maka Sayyidina Umar, fabaka Umar radhiyallahu anhu, faqala bi abi anta wa ummi ya Abu Bakar, wallahi mastabaqna ila babi khairin faqatun illa kunta sabit. Demi Allah, wahai Abu Bakar, dengan dalam keadaan yang menangis Sayyidina Umar itu, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di kalangan kami yang mendahului kamu dalam soal-soal kebaikan, melainkan engkaulah orang yang pertama melakukan kebaikan. Ini bagaimana sahabat berlumba-lumba menginfakkan hartanya. Maka lantaran Allah menurunkan ayat ini nak menentukan kedua-duanya benar, kedua-duanya infak diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang penting bagi kita, tentang berlumba-lumbalah kita membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita masuk dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih lagi dalam bab sabar. Bab sabar pada hadis yang ke-39. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqu fa qultu ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan shadidan. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Qultu zalika anna laka ajrain. Qala ajal zalika kazalik. Ma min muslim yusibu adha syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiati wa hattat anhu dhunubuhu kama tahuttu syajaratu warqaha. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-39 ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya, aku telah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kala itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yaitu mengidap penyakit demam panas. Lalu aku berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, terlalu panas badan kamu ini ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajal, memang. Ada setengah Nabi jawab na'am, ada setengah Nabi jawab ajal, ada setengah Nabi kata bala. Kedua-dua ini jawapan yang membezakan kesungguhan kebenaran itu. Adapun ajal, Nabi jawab bahkan betul, menunjukkan betapa pentingnya sesuatu perkara itu berlaku ke atas Nabi untuk umatnya, mengambil iktibar. Kemudian Nabi kata, sesungguhnya aku mengalami demam panas ini seperti kepanasan untuk dua orang lelaki. Dua punya panasnya tuan-tuan, punya sakitnya Rasulullah. Nabi pun demam, manusia biasa. Dan demamnya, sakitnya Nabi ini, demam panas Nabi, kepanasan itu menyamai dua orang lelaki kepanasan. Nah, kalau kita demam panas, masuk tembak tahu yang cucuk kat lidah tu. Nah, sekarang tak pakai cucuk lidah, dan tembak je laser tahu 38 darjah Celsius. Tengok 42 darjah Celsius. Lepas 42 mati. Panas habis. Maknanya kalau seorang tu 40 darjah Celsius kali dengan 2, 80 kepanasan tadi. Ini tuan-tuan, jangan ingat Nabi tak sakit, Nabi pun sakit juga, dan kesakitan Nabi itu melangkaui sakit kita. Kenapa? Ini Ibnu Mas'ud berkata lagi, kalau begitu ya Rasulullah, engkau mendapat pahala 2 kali ganda daripada orang biasa. Jawab Nabi, ya, bahkan benar, demikianlah kedudukannya
kalau kita nak banyak ganjaran pahala, biar banyak sakit. Jangan minta doa sakit, tapi bila sakit datang tu maknanya kena sabar. Allah, bila main golf tak ingat Allah. Nah, depan saya lupa Allah kurang mata satu. Bukan sebut Allah puji pula, dia kata Allah mata kurang satu. Tak masuk lubang dah. Tak masuk lubang, kurang mata. Allah kurang satu mata. Dia kata Allah kurang satu mata. Allah. Kemudian lagi Nabi SAW berkata lagi, tiada seorang Muslim pun yang menanggung kesakitan, sama ada berupa sakit tercucuk duri atau sesuatu yang lebih sakit daripada itu, melainkan Allah hapuskan kesalahannya. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kesalahan itulah kesalahan yang kecil, yakni dosa-dosa kecil mengenai hak Allah Ta'ala. Melambatkan salat, dosa kecil. Melihat aurat perempuan tak sengaja, dosa kecil. Kalau sengaja, dosa besar. Pasal wala taqrabuz zina, itu jalan-jalan menuju ke arah zina. Sengaja tujuan batu. Dosa besar. Tak sengaja tengok, dosa juga, tapi kecil. Dengar nyanyi-nyanyian, terdengar bukan. Kita tak dengar tapi terdengar. Buka-buka radio je kan, lagu era, radio era, Ella and the Boy. Terdengar lagu. Dosa ada, dosa kecil. Jadi dosa-dosa ni dosa-dosa ni akan terhapus, kata Nabi, dengan sakit yang kita tanggung. Tapi dengan syarat, mestilah kita menahan kesakitan itu dengan kesabaran. Dan lagi kata Nabi, digugurkan dosanya sebagaimana daun yang gugur dari pohonnya. Tuan-tuan tengok daun bila musim luruh, tuan-tuan musim luruh, tengok daun akan gugur, tinggal ranting dia. Ni saya ingat tu masa belajar kecil-kecil, belajar sains, proses fotosintasi. Betul tak? Betul tak? Kalau salah betul kan, letak siram kan. Proses pokok ini berpuasa. Pokok pun puasa, tuan-tuan. Orang tak nak puasa, curang itu. Pokok puasa. Bila masa puasa, bila musim luruh, daun dia habis mulai ranting. Sebab daun-daun hijau itu yang membekalkan makanan dia. Jadi bila daun yang luruh habis muat, tuan-tuan, dia tak ada nak bekal makanan. Ketika itu dia berpuasa. Berapa lama? Sebulan mungkin, 2 bulan mungkin, 4 bulan mungkin. Burung, burung, haiwan. Burung pun dia ada proses puasa dia. Ayam ulang hendak. Pesta hendak ayam ulang. Nak mengendap apa, tengok ayam dah kena sebeli, tokel tinggal makan. Tengok ayam kampung, hendak dia macam mana dia mengram. Masa proses dia mengram, tuan-tuan, dia berpuasa. Dia tak makan. Sebab tu lebih-lebih lagi kita patutnya kena banyak puasa. Bukan puasa perut ya, puasa mulut, puasa telinga, puasa akal, puasa hati. Semua kena puasa. Puasa daripada perkara-perkara dosa. Kena puasa. Baik. Jadi Nabi umpamakan, kita lihat daun-daun yang luruh itu. Begitulah kata Nabi, dosa-dosa yang kecil itu akan luruh dengan sebab musibah yang Allah timpul ke atas kita. Tak kira penyakit apa. Hari ini yang terkini, cuaca kita mengundang penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Baru-baru ni ada seorang pelajar India, yang mati ketika bersukan di sekolah. Sebab dia panas yang bersangkutan. Kan Kementerian Kesihatan dah keluarkan arahan, pelajar-pelajar
tidak dibenarkan berada dalam masa berikut dalam keadaan yang agak lama. Bila mati tuan-tuan tak puas hati, keluarganya tak puas hati. Bila keluarga tak puas hati, tak tahu dah siapa yang buat kerja, kita tak katalah keluarga dia. Tutup tengok pada bakar pula sekolah. Bukan sekolah lah bakar, dia bakar signboard. Bila postmortem tuan-tuan kat hospital, rupanya anak dia memang mengalami penyakit sebelum daripada. Itu antara sebab faktor dia. Nak sebutnya tentang penyakit penyakit. Jadi kena sabar dengan penyakit yang ditimpakan oleh Allah ke atas kita. Ketika itu maka kata Nabi SAW, wa huttat anhu dhunubu kama tahuttu syajarah waraqah. Gugurnya dosa-dosa kita ketika itu seperti mana gugurnya daun-daun daripada bantingnya, daripada pokoknya. Inilah kehebatannya orang yang sentiasa bersabar. Lepas tu kata saya sebut dulu, seperti mana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sabar melakukan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Dan juga termasuk arti kata sabar, sabar menahan musibah yang Allah beri. Sabar menahan musibah dan sabar meninggalkan larangan Allah itu adalah lebih sukar daripada sabar melakukan perintah Allah Ta'ala. Sebab tu orang dia, ada setengah orang dia boleh buat perintah Allah. Contohnya sembahyang, salat. Tapi dalam masa yang sama dia sukar nak meninggalkan larangan Allah. Lepas solat tarawih dia pun karaoke. Contoh, pasal dah terbiasa karaoke. Contoh, dia suka nak tinggalkan benda yang maksiat. Dia memerlukan kesabaran yang lebih. Begitu juga sabar menghadapi musibah Allah. Ini juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Cukup sukar. Biasanya bila kena musibah, bagi orang yang tidak ada kesabaran, dia akan menyalahkan pihak-pihak lain. Dan lebih mana lagi dia akan menyalahkan Allah. Tak adil lah Allah. Orang kafir tak sembah dia, sihat walafiat, kaya. Aku hari-hari sembah, aku hari-hari doa. Ini orang yang tak sabar. Wala'iyasubillah lagi. Jangan sampai peringkat kita menyalahkan Allah. Dia boleh termasuk dalam arti kata menggugurkan syahadat. Wala'iyasubillah. Jadi kesimpulan daripada hadis ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ibrah daripadanya yang pertama, seseorang itu hendaklah bersabar menghadapi musibah yang menimpa dirinya. Itu sudah pasti. Yang keduanya, penderitaan itu suatu perkara yang lumrah kepada manusia. Bila kena musibah, sakit derita lah tuan-tuan. Mengerang tuan-tuan, sampai jiran tetangga di kelam semua dengar. Pasal apa? Sakit gigi. Sakit gigi mengerang tuan-tuan, mengerang. Sakit sebatang dia, habis satu gigi, satu mulut semua sakit. Orang sakit gigi ni tak kena apa-apa. Makan pun tak mau makan. Pasal sakit gigi. Orang tanya saya, Ustaz, sakit gigi obatnya apa? Saya kata obat yang paling mujarab cabut. Itu yang paling mujarab. Pergi klinik gigi, cabut, hilang sakit. Sayang Ustaz, cabut gigi. Kalau sayang, tahanlah sakit. Cuma dulu dia bagilah betul. Kalau gigi berlubang sakit, tentang sumbatkan cengkeh. Tahu cengkeh? Betul, ambil biji cengkeh kecil tu, tumuk bagi hancur sikit, sumbatkan cengkeh tu dekat lubang gigi. Lepas 10 minit dia hilang sakit. Datang balik sikit, sumbat lagi. Datang lagi sikit, sumbat lagi. Makan cengkeh. Lama-lama kebah tu. Cengkeh ni khasiatnya mudah. Antara khasiat cengkeh ni tentang mata cerah. Siapa yang makan cengkeh tuan-tuan hari-hari, mata dia cerah.
Yang kedua, gigi dia kuat. Yang ketiga, tentang jantung dia akan berfungsi seperti biasa. Tapi kena amalan bukan hari-hari. Jangan saya makan Ustaz cengkeh, jantung sumbat juga. Makan 11 kali tak jadi hari-hari. Almarhum Tuan Guru, Tuan Guru saya, Tuan Guru Haji Hashim, dia meninggal umur dia 89 tahun. Doktor cek jantung dia tentang macam umur 25 tahun. Pasal dia mengamalkan makan cengkeh hari-hari. Oh, letih nak punya. Janganlah habis senggam letih nak punya. Satu ya. Masuk dalam poket, satu hari makan. Nak pergi solat, makan. Tuan-tuan, saya pun tak makan. Tapi itu khasiat lah. Itu khasiat. Ini kalau orang sakit gigi lah. Tapi yang paling baik jaraknya ialah cabut. Habis contoh. Baik. Jadi kata Imam An-Nawawi, penderitaan itu suatu perkara yang lumrah kepada manusia, dan penderitaan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil, yakni dosa-dosa kecil yang mengenai hak Allah Ta'ala. Syarat kita sabar. Syarat kita sabar. Penderitaan ni banyak, tuan-tuan. Sama ada musibah itu Allah datangkan berbentuk penyakit, ataupun musibah itu Allah datangkan berbentuk kepayahan, ataupun musibah itu Allah datangkan dengan berbagai-bagai bentuk yang lain. Umpama Nabi SAW ditimpakan musibah oleh Allah Ta'ala bila mana nak memperjuangkan ajaran agama Islam dengan penentangan daripada golongan kafir Quraisy Mekah. Juga musibah. Ini juga musibah yang dipanggil ibtilah. Musibah yang dipanggil ibtilah yang berlaku hanya kepada para anbiya, yang akan meningkatkan keimanan mereka itu dari semasa ke semasa. Sabar mereka itu. Jadi kita juga sama je, tuan-tuan. Pasal apa sama? Pasal Nabi memerintah, Allah perintahkan supaya beramal dengan amalan Islam. Maka kita pun Allah perintahkan beramal dengan amalan Islam. Sama aja, tuan-tuan. Cuma kedudukan yang beza. Mereka para anbiya, kita bukan para nabi. Bukan para nabi. Tapi tujuannya sama. Bila timpa musibah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dengan penderitaan itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Sebab itulah kata Al-Marhum Fathiyah Khan rahimahullah ta'ala, beliau menyebut dalam kitab Khawaqibun Najah fi Hayatid Doa, dan kitab Bahtera Penyelamat bagi para da'i, orang yang sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam, sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Yang pertamanya, kata beliau, berpegang teguh kepada ajaran Islam secara praktikal, secara amali. Kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang yang beriman itu dia berpegang kepada ajaran Islam secara praktikal, maka di sana akan datangnya musibah yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Musibah itu datang sama ada daripada musuh sendiri ataupun daripada kawan sendiri. Macam ini kan, kerajaan di Kelantan, walaupun almarhum Tuan Guru ni harus nikmat telah pun pergi bertemu dengan Allah, tetapi siapa pun silih berganti, perjuangan Islam itu tetap akan diteruskan. Walaupun kawan dan lawan tidak suka. Kerana itulah matlamat kita duduk di atas muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Apa makna khalifah? Makna khalifah itu iaitulah pemerintahan ataupun kekuasaan yang dengan tujuan untuk menegakkan agama dalam dunia, dalam negara. Itu makna khalifah. Daripada sudut Islam. Menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, khalifah iaitulah seseorang yang diberi kuasa untuk memerintah bumi dengan mentadbir agama akan dunia mereka. Kumpulan mana pun tuan-tuan kita kena. Sebab itu tuan-tuan harus kita memberikan penjelasan. Bila kita berikan penjelasan, sudah pastinya ada tentang. Tentangan itu adalah musibah bagi orang yang bila musibah macam-macam ancaman, susah, payah dan sebagainya. 20 tahun kerajaan di perah, diperas ugut, dikekang, bagai-bagai lagi tuan-tuan. Tetapi hasad untuk meneruskan seperti mana kerja-kerja Nabi tidak akan luntur. Ini tuan-tuan yang pertama atas sifat orang-orang yang beriman, yang hidup untuk Islam. Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman itu dan juga orang yang beramal saleh. Antara amal saleh yang paling besar iaitulah berusaha untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala. Itu amal saleh yang paling besar. Sebab paling besar tuan-tuan, bila tertegak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terjalanlah seluruh ajaran-ajaran Islam. Dan pasal apa? Pasal dalam ajaran Islam ini terbahagi kepada 3. Ada ajaran Islam yang boleh kita beramal secara seorang-seorang. Umpama salat. Semua umat Islam, penduduk kota warisan ini tak nak sembah Allah, tak nak solat. Kita boleh solat, tak ada seorang boleh lah. Itu yang pertama. Ada ajaran Islam yang boleh kita buat secara seorang-seorang. Yang kedua, ada ajaran Islam yang tak boleh kita buat seorang, melainkan berjemaah. Umpama solat Jumaat dan juga solat jenazah, dia tak boleh buat seorang, paling tidak 2 orang. Solat jenazah. Dan kalau solat Jumaat, menurut pandangan Imam Syafi'i, ijtihad beliau, mesti tak kurang daripada 40 orang yang mustautin. Kurang tak boleh solat Jumaat, dia kena solat Zuhur, tak boleh buat solat-solat. Yang ketiganya, ada amalan Islam yang tak boleh buat seorang-seorang dan tak boleh buat secara berjemaah, melainkan melalui puasa. Umpama menghukum orang yang berzina. Tuan-tuan semua ni dalam surah ni ada berapa orang? 150 orang. 150 orang ni tengok sendiri orang tu zina, saksi. Bukan 4 lagi, 150 orang saksi. Tengok dan lihat clear tuan-tuan, lesung masuk ke bibir dia. Bidalan kan tuan-tuan. Tapi kalau dia tak fiqah, dia tak ada bidalan, dia terus dia cakap tuan-tuan. Jangan kita nak bagi faham. Pasal bila kadang setengah orang bila sebut bidalan ni, orang tak berapa nak faham. Nak tampur lesung bibir. Ya tak? Ya tak? 150 orang ni nampak tuan-tuan. Walaupun saksi yang nak 4, tapi lebih 150 orang, kumpulan mana pun tuan-tuan, kita menjadi haram hukum orang yang berzina itu menurut hukum Allah. Pasal kita tak ada kuasa, kita bukan pemimpin. Kalau boleh tuan-tuan, pakat semua kejam, semua sepak. Yang hanya boleh melaksanakan hukum, melaksanakan amalan Islam itu ialah pemerintah. Sebab itu wajib kita meletakkan negara kita ni hukum syariat. Sebab dengan ada pemerintah yang melaksanakan syariat ni, akan terlaksanakanlah bagi orang yang melakukan kesalahan. Bukan kita, pemerintah yang berkuasa. Baca orang tinggal sembahyang,
marilah solat. Tapi kalau dia cakap kita kalau aku tak nak solat, apa pun apa? Apa kita boleh buat? Kalau dia kata kita, aku tak nak solat, apa kau boleh buat? Dia tak ada buat apa tuan. Paling-paling tidak pun bagi buku 5 tu je. Kalau nak jawab lain lah, buku 5 bagi aku. Salah. Salah tu tidak. Kalau dibawa kes ini dalam mahkamah Islam, maka kita salah. Malah walaupun dia tinggal salat. Pasal apa? Pasal amalan yang ketiga ni kita tak boleh buat secara individu, tak boleh buat secara berjemaah, melainkan kekuasaan ataupun pemerintah. Bila laksana semua ni tuan-tuan, terlaksana syariat ni, maka terlaksanalah semua hukum. Itulah saya katakan tadi, amalan soleh yang paling besar ialah menegakkan hukum syariat Allah. Menyeluruh orang yang tak tinggal solat semua kena hukum. Letakkan hukum taksir. Cuma kita kena faham tentang hukum syariat Allah ini bukan hudud sahaja. Hari ini disalah tafsir, disalah artikan. Bila sebut saja hukum Allah, hudud. Hukum Islam ni bukan hudud aja tuan-tuan. Sampai ada orang Islam sendiri yang mempertikaikan kenapa perlu kena laksana hukum hudud tu. Sedangkan dalam Al-Quran dia kata banyak lagi hukum Allah, banyak lagi perintah Allah yang tak dilaksana. Pasal apa dia kata begitu? Pasal dia memahami hukum syariat Allah itu hanya hudud. Sebab itu hukum syariat Allah ni yang dimasyru'iyahkan, yang disyariatkan oleh Allah itu banyak tentang. Hudud ni hanya 5 saja hukum yang Allah sebut dalam Quran. 5 kesalahan jenayah saja yang boleh jatuhkan berkenaan tentang hudud. Orang tinggal solat Jumaat, orang tinggal solat, orang menedakkan aurat, adakah dia bukan kesalahan? Dosa besar. Suami melewat isteri, isteri melewat suami ada. Sama. Itu kesalahan besar, jenayah. Adakah tak dikenakan hukuman? Kena. Tapi dia bukan kena hukum hudud. Sebab itu hukum syariat Allah ni, syariat Allah ni perlu diperjelaskan secara terus supaya orang lebih faham. Sebab musuh Islam zaman kita hari ini suka nak memainkan sentimen. Macam inilah benda di Syria ada IS kan, mainkan sentimen kepada masyarakat seluruh dunia termasuk Islam ataupun bukan Islam, dan nak menentukan bahawa Islam itu bila dia berjihad, dia berperang, dia akan jadi teroris, ganas, kerat tangan orang, potong kepala orang, bakar orang di hidup. Inilah hukum syariat dikatakan. Dengan tujuan satu je, bila Islam tu dilaksanakan, inilah yang jadi. Malangnya sampai orang kita pun tak faham. Itu yang pertama, sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Yang kedua, kata almarhum Fatih Yakan, orang yang hidup, sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam, ia telah mencari dengan teliti sesuatu yang mendatangkan maslahah, yakni kepentingan masyarakat. Ini semua memerlukan kesabaran. Bila kita mencari suatu benda yang mendatangkan kepentingan bagi umat Islam, sudah pasti kita akan berhadapan dengan musuh. Musuhnya ada 5 kata Nabi SAW di dalam hadis. Termasuk 5 ni orang yang beriman tetapi muhsin, kata Nabi. Ini saya sebut dah dulu. Sebut dah. Al-mu'min baina khamsa syada'id. Orang beriman ni antara 5 ambang ujian yang besar. Pertama sekali yang disebut mu'min yusir. Orang beriman juga tapi dia hasad. Dia tak nak, nanti dulu dah laksana hukum. Hukum hudud ni nanti dulu dia. Nanti kalau cerita orang bukan Islam takut tak undi kita kalah, tak dapat Putrajaya. Tuan-tuan.
Makna ini mukmin yang yuhsin, yang dia tak faham, yang mukmin hasad. Jadi bila kita mencari jalan bagaimana untuk mendatangkan kepentingan bagi Islam itu, pasti kita akan berhadapan dengan 5 musuh. 3 daripada manusia, 1 daripada syaitan, 1 daripada nafsu. Semua 5 ni dia tak suka. Kepentingan, kemaslahatan untuk Islam. Semuanya berlawanan. Yang ketiganya kata Almarhum Fathiyyakan, sifat orang yang hidup untuk Islam itu ialah merasa bangga dengan kebenaran dan kepercayaan kepada Allah. Bangga kita patutnya. Sepatutnya kita kena rasa bangga bila sebut saja hukum syariat Allah. Kitalah orang yang pertama sepatutnya kena rasa bangga. Kerana apa? Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Dan bagi Allah itu kebanggaan izzah, satu benda yang cukup dimulia. Allah itu mulia dan Allah memuliakan para nabi dan orang-orang yang beriman. Ada izzah. Kita kena bangga dengan agama kita. Kita kena bangga dengan hukum hakam kita. Hukum hakam dalam agama kita, kepercayaan, kebenaran, semuanya kita kena bangga. Tapi tak boleh nak bangga tuan-tuan. Takut nanti orang bukan Islam tak mau percaya dan tak mau duduk dengan kita, tak mau sokong kita. Ni pelik ni tuan-tuan. Ni pelik ni. Sepatutnya kita kena sebab bila ada perasaan itu ada sifat orang yang hidup untuk Islam. Yang keempatnya kata beliau, beriltizam dengan amal-amal Islam dan bekerja sama dengan orang-orang Islam yang beramal untuk Islam. Ini yang panggil ukhwah, innamal mu'minuna ikhwah. Iltizam maknanya berusaha sungguh-sungguh. Bila berusaha sungguh-sungguh, dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Apa disebut dalam Quran yang sedikit? Allahumma shalli ala Muhammad. Kalaulah sekiranya wahai Muhammad perjuangan kamu itu senang dan mudah, dan tabau nescaya mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah, akan tetapi perjalanan kamu, perjuangan kamu itu jauh dan amat sukar. Susah, susah nak menang, tak sampai-sampai ke Putrajaya. Nak shortcut aja tuan-tuan, terjun kapal tuan-tuan. Ada yang tebuk lubang. Ini Nabi sebut dalam hadis. Hadis yang panjang bagaimana satu bahtera perjuangan Islam itu, jamaah Islam itu Nabi sebut sebagai bahtera. Ada orang yang duduk di atas dan ada orang yang duduk di bawah. Dan orang yang duduk di atas dan di bawah itu berbagai-bagai orang. Ada yang baru naik dalam bahtera, tak pernah naik kapal pelayar, mabuk dia. Bila mabuk, dia tak tahan, setengahnya dia tidur. Tak nak muntah, dia tidur. Bila jaga-jaga tengok, sampai dah lagi tidur balik. Kita nak muntah. Sampai dah, belum lagi tidur balik. Dia yang senyap saja tuan. Bila dia bangkit, bila dah sampai Putrajaya, baru dia bangkit. Ada orang yang tak sabar tuan-tuan. Bila nak sabar, tak sampai lagi kita ni. Maka dia nak cepat, dia terjun tuan-tuan. Dia terjun. Pokok dia berenang lebih laju daripada bahtera. Ada pula orang yang nak mudah. Nak mudah. Dia nak melayar tu kalau boleh, kapal tu nak suruh terbang tuan-tuan. Nak cepat, nak mudah. Seperti manalah kata Nabi, orang yang duduk di bawah itu nak mudah mendapat air. Tidak mau payah nak naik atas turun, naik turun.
main pakat-pakat kita tebuk lubang kat bawah. Bawah ada ayam, terus dia keluar. Jadi kata Nabi, kalau kamu biarkan, maka semuanya akan tenggelam. Maka orang yang tebuk ni, dia kena halang dia, tuan-tuan. Bagi peringatan. Halang dia, bagi peringatan. Jadi sunnah senang, tuan-tuan, orang nak jadi beriltizam maknanya bersungguh-sungguh. Susah, tuan-tuan, memang susah. Walakin ba'udat alaihim syukur. Jauh, susah, payah, tuan-tuan. Yang penting, tuan-tuan, yang penting kalau kita nak, tuan-tuan, hukum syariat ini berjalan terlaksana dalam negara kita. Yang penting Islam akan sampai ke Putrajaya, bukan kita sampai. Kalau kita manusia yang sampai, orang Islam yang sampai, belum tentu Islam akan sampai. Tapi kalau Islam sampai, kalau kita tidak sampai, mungkin anak cucu-cucu kita akan sampai. Ini tuan-tuan, patut penting. Kumpulan mana kuat, mesti agama Islam. Beriltizam dengan amal-amal Islam. Baik. Itu antara 4 sifat-sifat orang yang hidup untuk Islam. Semuanya ini dia memerlukan kesabaran yang cukup tinggi. Baik. Hadis yang ke-40. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebajikan baginya, ganjaran pahala baginya, kata Nabi, ditimpakan penderitaan ke atas. Mana sakit? Maknanya, tuan-tuan, bila Allah timpakan sakit, penderitaan, musibah pada hamba-Nya, Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Kita orang yang beriman, kita orang yang taat, kita beramal saleh, tuan-tuan, kita usah payah untuk Islam, tiba-tiba Allah timpakan musibah. Itu menunjukkan Allah sayang dan cinta. Sebab itu para ulama telah menggariskan beberapa langkah untuk kita ini dicintai oleh Allah Ta'ala. Langkah yang pertama, taubat kepada Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang menyucikan hatinya daripada segala dosa. Itu langkah yang pertama. Maka bila kita buat, insya-Allah Allah akan jadi sayang pada hamba-Nya. Adapun langkah yang kedua, sabar. Langkah yang kedua, nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah, sifat sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar berhadapan dengan pujian-pujian Allah Ta'ala. Antara dia maka bila mana kita berdoa untuk agama, sudah pasti kita akan berhadapan dengan ujian yang besar. Bila ujian yang besar itu, maka dia memerlukan kesabaran yang besar. Waktulah Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam dilantik oleh Allah Ta'ala akan mereka orang yang kuat kesabaran. Kuat kesabaran. Kita tak kuat sabar, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, para ulama menggaris pandukan langkah-langkah untuk kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah, ialah melalui sifat al-mutawakkilun, orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Maknanya setiap apa yang kita buat itu, yang pertama mesti garis pandunya ajaran agama. Yang keduanya, tuan-tuan, mesti kita sandar dan doa kepada Allah. Yang ketiganya, meletakkan segala klimaks ataupun kesudahan itu, penentunya ialah Allah. Dan belah mana pun kita lemah, kita sikit, tuan-tuan, kemenangan bagi Allah Ta'ala. Dan yang keempat, tuan-tuan,
dan langkah untuk supaya kita dicintai oleh Allah, iaitulah dengan sifat muhsinin, berbuat kebaikan pada orang. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Sebab tu kita selalu sebut negara berkebajikan. Jangan sebut dia kebajikan tapi tak buat. Nanti ditempelak oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'al. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu cakap, kamu sebut, kamu tak buat? Amat besar kemurkaan Allah siapa yang bercakap tetapi tidak melaksanakan. Tersebut negara berkebajikan. Bagus, sebab perintah Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Memang bagus, tapi mesti kita kena buat. Jangan tinggal janji manis saja. Janji nak buat rumah, nak bagi tiang aja sampai berlumut-lumut dia, dan rumah tak sia-siakan. Janji untuk memperbaiki kedudukan rakyat, tapi tak buat. Ini tentang. Baik, langkah yang kelima untuk dicintai oleh Allah, iaitulah sifat muqsitin, orang yang berlaku adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil. Adil ini mestilah menurut hukum Allah, bukan menurut hukum akal manusia. Kerana menurut hukum akal manusia itu adil, tetapi bagi Allah tidak adil. Tidak adil. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang-kadang kamu rasa dia baik bagi kamu, tetapi bagi Allah dia jahat bagi kamu. Dan terkadang-kadang bagi kamu rasa jahat, namun tak baik, buruk, tetapi bagi Allah itulah yang terbaik. Jadi berlaku adil ini mestilah menurut ajaran. Yang kelima, yang keenam, antara langkah untuk dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, ia telah mempunyai sifat takwa. Orang yang bertakwa. Dan yang ketujuh, tentang nak jadi hamba yang dicintai oleh Allah, iaitulah yuqatiluna fi sabili, berjihad di jalan Allah. Jihad ini dalam ayat ini, surah Saf ayat yang keempat ini, Allah sebut jihad, berperang di jalan Allah. Sekaligus mengatakan kepada kita, dalam Islam tidak menolak peperangan. Jihad, contoh, dia bukan satu ajaran yang teroris, ajaran yang ekstremis, sedangkan dia adalah satu perintah Allah. Salah satu daripada 7 langkah untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, iaitulah jihad fi sabilillah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, kata Allah, ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Yuqatilu atas wazan fa'ala, qatala, yuqatilu. Wazan fa'ala ini tuan-tuan, dia mesti ada 2 orang yang melakukan, dan kedua-dua ini dia ada tindak balas. Itu wazan fa'ala. Qatala, bunuh. Qatala, bunuh. Kalau qatala, bunuh, membunuh, dia mesti ada kedua-duanya melakukan pembunuhan. Itu yang dipanggil peperangan. Tapi jangan lepas ni tuan-tuan pakat beli senjata mampu yang bunuh. Maksudnya dalam Islam, saya sebut dalam Islam itu antara yang disyariatkan oleh Allah ialah berperang di jalan. Cuma masa dan ketikanya belum lagi. Macam haji,
Haji wajib tak tuan-tuan? Wajib. Tapi ada orang yang belum cukup syarat, maka tidak wajib bagi diri dia. Bukan makna tak wajib itu hukum haji itu tak jadi sunat. Tak, dia tetap wajib. Macam itulah berperang di jalan Allah. Dalam negara kita masih lagi tidak meletakkan peperangan itu satu kewajiban. Di Palestin, di Syria, di Mesir, di Timur Tengah, semua telah meletakkan hukum berperang itu adalah wajib. Tambah-tambah di bumi Palestin, tak ada guna dan maknanya demokrasi. Tak ada lagi dah undi-undi pakat, tak ada dah tuan-tuan. Kalau ada kata nak mengundi pilihan raya kat sana, bengok pula tuan-tuan. Tak ada. Kalau nak undi, mai datang Yahudi tembak mati. Keadaan dia betul. Nah, ceritanya kewajiban berperang itu disyariatkan di dalam. Ini 7 langkah untuk mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yusib minhu." Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah kebajikan baginya. Antara kebajikan itu cinta Allah kepada hamba-Nya, maka ditimpakan penderitaan ke atasnya. Jadi bila Allah timpakan musibah atas kita, tuan-tuan, maknanya Allah cinta kita. Allah sayang kita. Supaya apa? Supaya kita tidak leka, tidak tersasar. Ada orang tegur. Pemikiran kita dah tersasar, amalan gerak kerja kita dah tersasar, tiba-tiba ada orang tegur, ulama tegur, maka alhamdulillah kita, Allah yang kirim tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tidak terus tersasar, menunjukkan sayangnya, cintanya Allah pada kita. Pengajaran daripada hadis tersebut, ibrah daripada hadis tersebut, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang itu dikehendaki bersabar ketika menghadapi penderitaan yang menimpa. Ketika Allah berikan ke musibah itu, ketika itulah kita memerlukan kesabaran. Yang keduanya, setiap penderitaan itu akan diberikan ganjaran oleh Allah. Bagaimana untuk kita meletakkan kesabaran kita itu supaya bila mana Allah timpa musibah, kita sabar? Maka kata Nabi, bila kita sabar, ganjaran yang Allah akan beri. Nak menjadikan orang yang sabar itu, maka kita letakkan, oh Allah beri ganjaran, Allah beri ganjaran. Apa dia? Yang pertama ganjaran pahala, yang kedua cinta Allah Ta'ala pada hamba. Diberikan ganjaran oleh Allah apabila dihadapi dengan kesabaran. Syarat mesti kena ada sabar. Inilah paling pentingnya sabar kita dalam kehidupan. InsyaAllah kita berhenti pada hadis yang ke-40. Dan nanti kita masuk hadis yang ke-41, masih lagi berkenaan tentang sabar. Kita lihat bagaimana Nabi menyebut dalam hadis-hadis berkenaan tentang sifat sabar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham Syekh. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Tufaqihu fid din. Allah berikan kepahaman kepada kita atas sifat sabar kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalau tak masa ni kita faham, mungkin akan datang kita faham. Dan kalau tidak akan datang, mungkin kita beramal, maka datanglah kepahaman. Sebab kepahaman itu hak Allah. Ramai orang yang belajar agama, ada ilmu agama, tapi dia tak faham. Kemarin dah. Kerana apa? Kerana kepahaman itu hak Allah, macam hidayah hak Allah. Tak siapa boleh ambil, boleh melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang itu sajalah yang benar datang daripada Allah Ta'ala sesuai pada Quran kita sendiri. Seperti mana biasa tiap-tiap bulan tentang bulan lepas dan isyak solat nanti tentang ulurkanlah sedikit derma tuan-tuan untuk
memperbaiki musalla ataupun surau madrasah Darul Wujud yang kosnya lebih kurang sekitar 30 ke 40. Kita nak bagi baliklah sebab surau dia agak rusak, agak lama tuan. Jadi mudah-mudahan tuan surau ataupun musalla yang digunakan hari-hari oleh pelajar madrasah Darul Wujud pun menjadi cukup sah untuk salat ta'alim, belajar ilmu, untuk bacaan mahfurah, surah-surah pendek, yasin, tahlil, doa selamat dan sebagainya. Semuanya dilaksanakan dalam musalla, aktiviti bagi khusus bagi pelajar-pelajar yang duduk di asrama dan umumnya bagi pelajar yang tidak duduk di asrama. Jadi ganjaran yang berpanjangan kita. Jadi infaklah berlumur-lumur kita untuk kita mencari ganjaran di alam akhirat. Kita mati tapi ganjaran saham, itulah saham yang paling tinggi di dunia yang kita buat untuk kita dapat labanya di alam akhirat. Tak boleh menandingi saham-saham yang lain. Pores ke tak pores ke, saham tak sama. Ini saham yang paling tinggi. InsyaAllah lepas syahid kita subahlah sedikit untuk kita mensegerakan lagi pembinaan ataupun pembaikan surau ataupun musalla madrasah Darul Wujud. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura